Okey, kita teruskan dengan perbicaraan dan discussion kita bersama dengan sahabat karib saya Najib Arif berkenaan dengan PNB ataupun ASB, Yes. pengumuman ASB semalam. Teruskan Najib. Okay, Ibrahim. Question dulu untuk Ibrahim. Are you happy? Of course, you are happy. Well, silly I question am kan. very Tapi are you happy dengan ASB punya performance? I am happy sebab Okay. the context is 3.35 sen di tatkala satu situasi di mana investment environment sangat-sangat susah dan outlook pun agak susah. So for ASB to give a positive dividend return, that's already an amazing feat. Betul. Tapi 3.35 is a very low return. So to answer your question, I am happy but I'm worried about Okey, 2020. tapi ramai yang question lah kenapa performance as such dan juga diorang comparekan year by year, turun dan sebagainya. Okey, ni explanationnya. The other day I went to this editor's briefing. So ini adalah explanation kenapa angka itu adalah sedemikian. Okey, saya nak bawakan. Angka ini dan juga graf ini agak complicated. Saya akan cerahkan dan juga pecahkan. Kalau kita melihat kepada keadaan semasa pada ketika ini adalah graf perjalanan time frame dia untuk melihat kepada pasaran. Kerana PNB melalui dana ASB dan sebagainya ini banyak melabur dalam pasaran equity sebagai contoh. Kita melihat event demi event, keadaan demi keadaan. Kalau kita melihat kepada pertama sekali pencerobohan Rusia ke atas Ukraine yang berlaku menyaksikan penurunan pasaran tersebut, dan juga pada ketika ini EU bertindak balas terhadap serangan ataupun perang tersebut dengan menyekat ataupun berikrar mengurangkan 2/3 pembelian gas dari Rusia. Ini juga mengganggu-gugat kestabilan pasaran dan juga rantaian bekalan tersebut. Dan kalau kita melihat kemudian ia disusuli oleh krisis ekonomi yang melanda di negara maju, dan the Fed mula meningkatkan dengan secara agresif kadar faedah mereka. Ini akan diikuti oleh kebanyakan bank-bank pusat di dunia termasuk juga Malaysia untuk kita matchkan. Nanti saya tunjukkan angka dia macam mana untuk kita melihat perbezaan angka kadar faedah tersebut. Kemudian ada beberapa perkara lagi. China melaksanakan perintah berkurung yang ketat. Sekarang ini dah longgar sedikit tetapi masih lagi border sempadan masih lagi ditutup di negara China. Itu juga memberikan gangguan kepada pasaran. Kalau kita melihat juga ECB, Bank Pusat Eropah, kali pertama juga menaikkan kadar faedah dalam tempoh 11 tahun. Ini juga melibatkan dua faktor lah. Gangguan pasaran tersebut yang menyusut dan kenaikan kadar faedah memberikan kesan kepada pulangan dalam pelaburan tersebut. Dan kalau kita melihat juga inflasi di negara maju termasuk didahului oleh Amerika Syarikat tertinggi dalam tempoh 40 tahun. Kalau kita lihat 9.1%, di Eropah juga begitu. Di Asia kita masih lagi dalam keadaan yang stabil, di Malaysia khususnya kerana kita ada subsidi yang besar, 80 bilion ringgit. IHP teras juga, indeks harga pengguna yang mengukur inflasi di Amerika Syarikat juga masih lagi pada paras 40 tahun tertinggi, 6.6% ketika year to date lah, ketika pada keadaan ini. Baik. Apabila melabur dalam banyak equity dan sebagainya, kita perlu melihat kepada pasaran equity di peringkat antarabangsa. Sudah pasti ini apa yang dikeluarkan oleh PNB. Kalau kita melihat S&P 500 di pasaran Amerika Syarikat ini, year to date dia negatif 14.4% berbanding pada tahun 2021. Kita melihat pulangannya ataupun keadaannya adalah positif 26.9%. Begitu juga dengan pasaran-pasaran lain. Di Asia juga kita lihat Nikkei 225 negatif pada tahun ini, year to date negatif 2.9% as compared to positif 4.9%. ASEAN juga, MSCI, ASEAN juga kalau kita melihat termasuk juga Malaysia kalau kita melihat negatif 6.8% berbanding negatif 2%. Okey, rangkumannya bermakna pasaran-pasaran ini berdepan dengan kejatuhan pada tahun 2022. Inilah yang menyebabkan bahawa pulangan tersebut menurun. Kalau kita melihat kepada aset-aset kelas yang lain juga akan menurun. Sekejap lagi saya akan tunjukkan. Tetapi saya nak tunjukkan di FPM KLCI, pasaran kita. Ini adalah trendnya. Kalau kita melihat untuk Disember 2021 sehinggalah kepada tahun ini ataupun year to date November 2022, trend graf ini kita melihat menurun. Kalau sebelum ini paras psikologi untuk pasaran kita adalah 1,500 mata, kini kita melihat di bawah 1,500 mata. Pada pembukaan kita lihat 1,567 mata yang kita lihat untuk FPM KLCI. Namun pada year to date kita melihat adalah sebanyak 1,488 ataupun kalau kita lihat year to date negatif 5% dan juga untuk FPM KLCI dan FBM 100 adalah negatif 6%. Itu keadaan pasaran kita. Okey, saya sebut tadi nak bandingkan di mana kadar faedah kita berbanding dengan Amerika Syarikat kerana The Fed menaikkan kadar mereka dengan keadaan begitu agresif sekali. Ini datanya. Kalau kita melihat, di sebalik kenaikan kadar faedah tersebut dan juga kebimbangan kemelesetan yang berlaku ketika ini, kita melihat pada tahun 2022, Amerika Syarikat menaikkan daripada kadar 1.75 ini terus naik kepada
peratus dengan 75 agresif. Jadi kita cuba catch up dalam keadaan pada ketika ini untuk melihat supaya kita tidak ketinggalan dari segi potensi pulangan untuk pelabur dalam pasaran kita. Sebab itu kita meningkatkan kadar faedah kita ataupun OPR kita. Sekarang ini Malaysia berada pada 2.75 berbanding 1.75 untuk tempoh yang sangat panjang kita laksanakan tersebut bermula 2020 sehinggalah kepada 2022 ketika COVID melanda yang lepas. Itu sebabnya kenapa OPR ini meningkat untuk kita faham. Dan perbezaan kedua-dua ini menyebabkan bahawa pulangan itu menyaksikan norma baru dalam pulangan. Okey, ini sangat penting. Nanti Ibrahim boleh sentuh dengan tetamu juga. Kita melihat 2022 juga menjadi anomaly yang baru. Okey, saya terangkan macam mana graf ini. Aksis ini kalau kita melihat adalah US bond dan juga equity di sebelah sini. Ini perbandingan mengikut tahun dalam tempoh 100 tahun yang lebih sejak 1871. Kalau kita melihat ini setiap titik ini menggambarkan tahun-tahun tertentu. Tahun-tahun ini sama ada kalau equity negatif, bond mesti positif. Kalau bond positif, equity akan negatif. Ini normal biasa kita saksikan. Tapi 2022 dia sangat berbeza, unprecedented. Kedua-duanya negatif. Kalau kita melihat ini penerangan mereka, nanti AM bertanya dengan pakar untuk melihat ini juga memberikan kesan kepada pulangan pelaburan. Bagaimana untuk kita melihat anomaly dalam pasaran pada ketika ini. Dan kalau kita melihat juga apa yang dibentangkan oleh PNB pada sebelum ini, kalau kita melihat momentum pertumbuhan global juga semakin menyusut. Ini graf-grafnya kalau kita lihat 2021, 2022 expected adalah pada paras 3.2% dan untuk forecast 2023 juga semakin menyusut. Begitu juga dengan zon Eropah, begitu juga dan juga di China juga. Hanya 2023 sahaja China diunjurkan untuk meningkat sedikit, mungkin disebabkan oleh pembukaan pasaran mereka. Okey, bukan itu sahaja. Kalau kita melihat antara perkara lain yang disentuh dalam briefing tersebut, beberapa perkara yang saya ingin melihat, ini asset under management ataupun aset di bawah pengurusan PNB ini sangat menarik. Kalau kita melihat walaupun cabaran itu berlaku, tetapi jumlah aset di bawah pengurusan ini kekal meningkat berbanding 312 bilion kalau kita melihat, sekarang ini 343 bilion, peningkatan 1.9% berbanding 2021. Ini untuk tahun 2020 ataupun year to date 2022 lah untuk PNB. Ini aset under management, berapa besar aset yang diuruskan oleh PNB sendiri, dan bukan itu saja kalau kita melihat juga ini jumlah langganan yang semakin meningkat, tetapi ini yang menarik. Ini nanti yang boleh discusskan juga. Kalau kita melihat 2021 terlebih dahulu, asset allocation, pembahagian aset pelaburan untuk PNB ini, sebahagian besarnya adalah equity awam domestik, 61.5%, sudah pasti 30.3% adalah syarikat strategik yang dilabur oleh PNB sendiri, plus dan sebagainya. Okey, tetapi kalau kita melihat equity awam antarabangsa ini 11%, tunai pun begitu, pendapatan tetap 6.5%, dan kalau kita bandingkan dengan tahun 2022, perbezaannya adalah kalau kita melihat equity awam antarabangsa 11.8% dan juga deposit tetap, fixed deposit ini ataupun pendapatan tetap ini 7.1%. Ada peningkatan berbanding 6.5% dari segi asset allocation tersebut. Okey, dalam graf ini apa yang saya ingin lihat adalah ini global, sumbangan peringkat global dari segi pelaburan oleh PNB sendiri. Kalau kita melihat 2021 adalah 17%. Ini angkanya ya. 17%, tetapi 2022 adalah 19%. Kita dengar semakin meningkat. Namun dari segi pulangan untuk dividen adalah 2021 di peringkat global 30% pulangan kepada dividen untuk PNB. Tetapi 2022 meskipun meningkat dari segi pelaburan global mereka 19%, tapi pulangan dividen mereka hanyalah 9%. Bermaksud mereka mengurangkan keadaan tersebut dan juga memberikan tumpuan kepada aset kelas yang lain. Dan ketika saya tanya kepada PNB juga apakah ada aset kelas terbaru, mereka akan memberikan tumpuan insya-Allah dalam sektor infrastruktur. Yang bagaimana itu kita akan nantikan dalam pengumuman mereka. Dan sudah pasti kita menantikan juga keadaan ini dan juga apa yang mereka akan laksanakan untuk memastikan dana kita. Ini semua orang sudah tahu bagaimana nilai hampir 9 bilion ringgit diagihkan melalui agihan untuk tahun ini. 10.6 juta pemegang unit menerima manfaat melibatkan 4.6 sen jumlah agihan, dan juga jumlah agihan ini seperti kita tahu 3.35 sen adalah dividen dan 1.25 sen adalah bonus. Kemudian tahun ini diberikan bonus tambahan 0.50 sen seunit untuk 30,000 unit pertama. Ini kena faham ya, 30,000 unit pertama. Kalau anda ada 100,000, yang 100,000 itu dapat 4.6 sen seunit dan 30,000 unit pertama ditambah pula 0.50 sen seunit.
Ini saya tanyakan kerana mereka PNB hanya pernah berikan 3 kali sahaja sepanjang kewujudan PNB, yang 2 sebelum ini adalah meraihkan ulang tahun mereka. Kali ini saya tanyakan kenapa diberikan 0.50 sen ini. Ini atas kesedaran bahawa cost of living, kos hidup yang semakin meningkat, maka diberikan angka ini. Itu adalah prestasi PNB YEM kalau kita melihat. Sudah pasti ada banyak lagi fixed deposit lain yang boleh kita bandingkan. Sikit saja YEM saya nak tunjuk supaya kita faham di mana keadaannya. Kalau kita boleh bandingkan ini ASB dan juga fixed deposit yang lain. Mereka meletakkan mungkin fixed deposit 12 bulan untuk Maybank 2.27%. Ini prestasi yang baik dalam keadaan pada ketika ini, tetapi kalau kita bandingkan dengan ASB masih lagi bersifat pulangan yang lebih baik berbanding dengan keadaan semasa pasaran tersebut. Dan kalau kita melihat ASB berbanding dengan Bursa Malaysia, FPMK LCI juga, walaupun negatif sejak 2019, pulangan tetap masih lagi positif untuk ahli-ahli ataupun pemegang unit. Begitu juga sehinggalah kepada tahun 2022, meskipun FPMK LCI tersebut pasaran kita negatif 6.7, pulangan masih 4.6 sen ditambah dengan bonus tambahan 0.50 sen. Ibrahim. Baik Najib, kalau kita boleh pergi balik kepada graf asset allocation tadi, ada 2 graf side by side, kita akan fokus dekat situ. Boleh. Okey, sementara dia mencari, kita ada juga pakar sekarang ni di atas talian, Han Liu, co-founder and director of Ringgit Plus. Kita akan bawa Han sekali nanti. Tapi sebentar tadi adalah satu elaborasi yang sangat jelas oleh Najib